rasanya oh bila kita bersama. Selamat pagi kepada anda semua. Saya rindu betul suara ni, Fiona. Saya rindu betul suara ni. Pandang kanan, kalau tak Zeti, Fiona. Tak Fiona, Zeti. Tapi lama betul lah Z Alive dengan Fiona, kan? Tapi apa-apa pun, yang paling kita merindui inilah penonton-penonton kita kat rumah. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Hari ni hari Sabtu. Z mereka bersama dengan Fiona akan terus bersama dengan anda di Borak Kopitiam. Betul. Sambil-sambil tu kita nak sekali lagi lah bagi tahu kepada anda semua. Anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Dan dekat situ anda juga boleh berkomunikasi dengan kami. Macam mana dekat ruangan komen yang ada di bawah. Betul tu, Fiona. Kita suka berinteraksi dengan penonton-penonton. Kebiasaannya kalau dulu-dulu kan ramai orang akan tengok secara langsung di kaca televisyen saja. Tapi sekarang kita pun nak masuk tahun 2022. Teknologi berubah, berinovasi dan sebagainya. Jadi kita nak berinteraksi dengan anda. Boleh beri komen anda di ruangan komen. Dan sekarang ini Z dengan Fiona maukan macam-macam. Bukan sahaja kami memberi kepada anda, anda juga boleh memberikan informasi bersama dengan kami. We have pula. Kita ada dua two-way communication. Abang kata orang putih gitu. Tapi tadi bila Zack sebutkan tentang 20, kita akan menuju ke 2022, Fiona tiba-tiba rasa sedih pula. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni dekat penghujung 2021. Jadi mesti banyak benda yang kita nak express kan. Jadi mungkin anda boleh express di ruangan komen yang ada. Cakapkan sampaikan kata-kata semangat dan sebagainya dekat situ. Betul, Fiona. Tapi kita tak nak sedih-sedih. Kita nak terus bersemangat macam Fiona kata, sebab Z ada berita yang sangat menggembirakan yang Z nak kongsikan bersama dengan penonton semua. Di mana Prime Works Studio telah mengungguli kemenangan dalam dua genre aksi dan animasi menerusi filem apa? Cuba teka. Filem Sangka dan juga Ejen Ali The Movie di Festival Filem Malaysia ke-31 yang bertempat di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Kuala Lumpur semalam. Dan ini sangat membanggakan. Sebab apa juga, Fiona? Sangka telah melangkah kejayaan dengan membulut 5 trofi di FFM 31, iaitu pengarah terbaik Kabir Bahtia, pelakon lelaki terbaik Zul Arifin, pelakon pembantu lelaki terbaik Remy Ishak, penataan seni terbaik Nasrul Ashraf Mahzan dan tata rias terbaik Ella Sandra. Dan untuk Ejen Ali The Movie pula, buat pengetahuan Fiona dan penonton, telah mencipta sejarah apabila tercalon dalam 10 kategori dan berjaya merangkul 2 trofi, iaitu yang pertama Anugerah Box Office dan juga penataan bunyi terbaik oleh Fadli Abu Syafian, Hakim Kamal dan juga Syafiq Issa. Dan Ejen Ali The Movie, filem animasi yang diarahkan oleh Usama Zaid Yassin ini telah mengumpul lebih 30 juta ringgit di kutipan box office semasa tayangan awalnya pada tahun 2019. Satu kemenangan yang sangat membanggakan. Betul. Sebenarnya Zack sebut tentang Ejen Ali, even anak saya pun suka dan memang sentiasa bagi tahu, Mami, I want to watch Ejen Ali all the time. So memang terbaik. Itu cerita anak Fiona. Zack 2 kali pergi tengok wayang. Zack sendiri 2 kali tengok wayang. Yang pertama kali tengok sendiri-sendiri. Yang kali kedua tu isteri ajak tengok. Buat-buat tak tengok. Tak pernah tengok. Tak adalah gurau. Memang best Ejen Ali The Movie. Dan apa-apa pun, tahniah kepada semua kru yang terlibat untuk pembikinan filem Sangka dan juga Ejen Ali The Movie. Baiklah, sekarang ni Fiona pula nak kongsikan bersama dengan anda dengan perkembangan COVID. Menurut semalam kita tengok jumlah kes baharu yang telah dicatat adalah sebanyak 5,058 kes. Dan juga seperti mana kalau anda tahu kan, terdapat beberapa kluster baharu yang muncul juga. Kebanyakannya adalah kluster-kluster daripada tempat kerja. Betul. Jadi ini bermaksudnya anda semua apabila dah diberi kelonggaran untuk keluar, pergi balik ke pejabat dan sebagainya, pastikan anda semua patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Betul. Jangan sesekali anda pandang remeh terhadap benda ni. Betul. Dan juga sebelum ni ada juga berita mengenai Omicron yang telah pun memasuki Malaysia. Tapi alhamdulillah dapat dikawal. Okey, semoga kita semua sentiasa dijauhi daripada COVID-19. Betul. Itulah COVID-19. Kita selalu ingatkan, dah hampir 2 tahun dah, Fiona, sebenarnya kita ingatkan tentang vaksin, tentang SOP COVID dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kita untuk terus bertanggungjawab. Kita punya persentage tanggungjawab tu kena lebih tinggi. Baik. Jadi itu dia. Kita dah bagi tahu berita yang baik. Kita dah ajak penonton-penonton untuk berkomunikasi sama-sama dengan kita. Tapi kita nak tahu juga, Fiona, mereka-mereka dekat rumah nak tahu topik kita minggu ni apa dia. Topik ni saya rasa
mungkin anda semua yang ada di rumah, especially di awal pagi ni kan akan rasa sangat-sangat bersemangat bila kita sebut tentang topik ni. Tapi kita tak nak tahu topik kita apa dulu, tapi dia berkaitan dengan manisan pula. Makanan. Bagi tahu. Terima kasihlah Fiona kerana menganggap saya manis, tapi kita bagi tahulah ala-ala telah terbocor rahsia. Itulah topik kita minggu ini berkenaan dengan kulineri dan manisan. Betul. Kita akan kongsikan semuanya dengan anda. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini. Borok Kopitiam. Tapi Zack, Lah, sebenarnya tak naklah rehat. Saya nak kongsikan betapa bangganya saya pernah buat manisan sendiri dulu. Tak baik tak bagi saya kongsikan bersama dengan penonton. Sebab manisan saya nak gerak sebab saya nampak tu ada nak standby nak makan tu. Okey Zack, sebenarnya kan bila tadi kita Fiona sebut tentang COVID-19 dan sebagainya, Fiona sebab COVID-19 lah Fiona berjaya belajar buat manisan. Antara manisan yang Fiona berjaya buat adalah kuih tepung pelita. Wah, Zack dah rasa. Zack dah pernah makan tepung pelita Fiona dan Fiona tanya dekat Zack, "Zack, macam mana kita nak bagi benda ni famous kat luar?" Waktu ni time dia. Macam Zack sendiri, Zack pernah try buat manisan tak? Pernah. Zack suka buat puding karamel. Puding karamel. Dan memang betul lah, Zack setuju sangat dengan apa yang Fiona katakan di mana fasa COVID-19 ni mengajar kita macam-macam, di mana kita dapat keluarkan kita punya bakat, kita dapat explore kita punya inner pula. Kita nak cakap orang putih lah kan. Kita punya bakat dalaman yang terpendam kan. Jadi puding karamel antara manisan yang Zack pernah buat. Tapi no point lah sebab Zack tak pernah bagi Fiona try. Nanti kita cuba. Dia akan muncul waktu bulan Ramadan ni. Tapi bagi anda semua, mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami apakah antara manisan kegemaran anda di ruangan komen. Kejap lagi kita akan baca secara langsung. Sekarang ni kita nak pergi cari manisan dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Betul. Kita rehat dulu. Ni betul. Kita rehat. Kembali selepas ini. Situ. Sedap. Terbaik untuk semua kaki drama TV3. Buat pertama kalinya, saya nak beritahu kepada anda malam yang akan menentukan pelakon atau drama manakah yang terbaik. Saksikan anugerah drama sangat yang akan dihoskan oleh Nabila Huda dan Ain Idrus. Serta juga persembahan dari artis-artis kesukaan Malaysia pada 18 Disember, Sabtu jam 9 malam. Hanya di TV3, lagi drama, lagi rasa. Saksikan 18 Desember. Tambah angin. Saksikan 18 Disember ini. Dapat. Drama sangat. Macam-macam benda menarik. Hafiz Yaakob, awak suka manisan seperti donat yang ada krim Miza Abu Bakar suka manisan macam kuih pelita? Kuih pelita Maaf, Fiona ada buat kuih pelita. Nanti DM dia dekat Instagram. Baik, jadi kita tak nak buang masa lagi Fiona. Cakap pasal manisan dan sebagainya kan. Ini kita ada tetamu yang istimewa. Kita ada Sri Demudu Buli Babu dan juga Sarva Mangala Pravina. Betul tak saya sebut? Betul. Yes. Jadi sekarang ni kita akan perkenalkan kepada anda dengan manisan kaum India. Betul. Sebenarnya bagi Fiona, kaum India memang ada macam-macam jenis manisan. Betul. Dan sangat unik. Jadi sebab itulah kita bawa dua orang tetamu yang cukup istimewa hari ini yang merupakan pengasas Dias Confectionery untuk kenalkan kita dengan secara lebih mendalam. Pertama sekali, kita nak tanya Encik Seri lah dulu kan sebagai pengasas. Macam mana timbulnya rasa minat ataupun tiba-tiba terfikir, saya nak buat manisan tradisional kaum India ni lah. Kan memang dah family, memang dah biasa buat. Tradisi. Tradisi. Alright, so dia a combine of both. So tradisi dan juga strike into the secara kebetulan nampak satu shop on Arabic sweets. So kami rasa kami pun boleh buat untuk Indian sweets tapi secara online. So especially masa musim PKP and so on. So dari situlah timbulnya minat dan same time arwah mak saya memang pandai buat sweets. So then also the idea to develop as a business, online business, datang daripada my wife saya, so Pravina. So then we started the business. Yes. So it's always ladies in the house. Ladies in the house kan. Tapi Cik Sri nak tanyalah, sebenarnya berapa banyak manisan tradisional yang ada dan nak tanya you punya personal favourite lah. Alright. So secara basic actually if you ask me ada
secara mula lah ya. So it's only like 10 or 20 sweets untuk Indian sweets. Tapi sebab kita ada geographical influence, Northern Indian and Southern Indian. So when things are bertembung, actually ada pengaruh dua-dua ni. So daripada 10 jadi 100. So dia ada banyak inovasi sebenarnya. Contoh macam ladu dengan kismis untuk alasan nutrisi, so dia akan jadi ladu with different name. Tapi memang betul lah Z kalau di Pavali ke apa, Z suka pergi rumah my friend lah, Santesh nama dia. That's why Z kena ladu lah. And all muruku lah apa semua. Tapi ladu memang Z punya favourite lah. Dia manis macam tuan dia. Yes. Hari ni mulut Zack manis lah. Tapi kalau kita tengok kan dekat sini macam ada bahan-bahan macam tu kan. So sebenarnya sebelum tak silap saya kita akan try buat ladu, tapi nak tahu dulu susah tak sebenarnya nak buat manisan ni. Mungkin Puan Salwa boleh terangkan. Actually tak susah mana pun. Dia macam kuih-kuih lain juga. Kita kena try beberapa kali. So bila kita cuba beberapa kali tu, proses dengan kaedah tu jadi senang lah kan. Kita faham macam kuih tadi tu lah kan. Yang pelita tadi. Bila kita try banyak kali, kaedahnya jadi mudah kan. Sama je. Cuma mungkin masa mula-mula nak try tu dia nampak macam agak sukar lah. Berapa lama ambil masa untuk Puan Salwa memang betul-betul pakar dalam membuat ladu ni? Ini dalam 4-5 jam ikut kuantiti lah. Kalau dia order 50 jadi cepatlah kan dalam 2 jam. Tapi kalau 100 ke 200 dan mestilah 4 ke 5 jam. 100 ke 200 apa kata sekarang ni kita try buat demonya. Buat demonya macam mana kita nak buat. Pertama sekali bahan apa yang kita perlukan. Jom kita start. Alright. So untuk bahan-bahan dia macam Mr. Sri bagi tahu tadi, dia bergantung pada jenis ladu yang kita nak buat lah. Yang ini nama dia bondi ladu, yang mana dia berasaskan tepung kacang kuda. Okey. Tapi kalau kita nak buat ladu kacang dan bahan asas dia kacang lah. Kalau nak buat ladu suji dan tepung suji lah bahan asas dia. So balik kepada ladu bondi ladu ni tadi, bahan asas dia tepung kacang kuda. Tepung tu kita larutkan dalam air, masukkan garam sedikit dengan serbuk penaik dan biarkan larutan tu dalam 2 jam. Saya baru tahu lah rupanya ladu ni pun dipecahkan. Ya. Okey, jom kita nak tengok cara nak buatnya. Puan. So lepas adunan tu dah dalam 2 jam, kita kena goreng adunan tu pakai acuan. Ingat pasal ni. Ingat tu terus getel jadi ladu kan. Okey. So dia ada acuan yang berbentuk lubang. So kita akan tuang adunan yang ini, kacang kuda ni atas acuan tu. So sebab dia berlubang, adunan ni bila lalu acuan tu dia akan jatuh macam butir-butir bulat beginilah. Yang macam inilah. So dia bergantunglah. Kalau bulatan acuan tu besar, so saiz dia akan jadi besar beginilah. Kalau bulatnya kecil, dan dia akan jadi lebih kecil seperti ini. Okey, tak apa. Sambil Puan Salwa buat, mungkin Puan Salwa boleh tunjuk demo. Kita nak tanya pada Cik Sri lah. Pada pendapat Cik Sri secara peribadi, kenapa manisan tradisional kaum India ni istimewa? So dia ada dua benda sebenarnya menjadikan ianya sebagai unik. Satu, dia punya technicality. So contoh even nak buat ladu ni pun, dia punya kepekatan gula. Sirap gula tu yang akan menentukan dia punya jus tu. Kalau dia terlebih masa, so ladu tu takkan jadi. So that is makes one unique. Nombor 2, bahan-bahan yang kita guna. It's actually mostly kalau tak ada preservatives. So then benda tu boleh lagi satu ramuan dia ramuan asli kan. So 100% ramuan asli. So it's made from scratch. So kalau made from scratch, so dia punya that is keunikan. Tadi kita macam terkejut kan bila kita dengar kena goreng ramuan dia. Ini dia cara-cara nak goreng. Yes. Ini Puan Salwa sendiri goreng ni. Berapa lama untuk goreng ni? Takut macam hangit ke apa ke? Api kena kecil lah kan? Dia kena minyak tu kena betul-betul masak. Lepas tu tengok bila kita ambil tu kita kena pastikan warna dia agak keemasan. Jangan ke arah coklat. Kecoklatan. Yang tu dah jadi kehangitan. Dia tak boleh hangit lah. Dia kena warna keemasan. Ni yang dia ambil ni warna keemasan lah. Tengok. So sebab lubang dia kecil, jadi dia punya bulatan tu jadi saiz kecil lah. Boleh nak tunjuk lah kat penonton. Okey, bila dah goreng-goreng dia akan jadi macam ni lah kan? Kita tunjuk tak dekat penonton?
Bila dah goreng-goreng, ya inilah dia jadi. Jadi lepas katakanlah kalau kita buat ada ekstra macam tu kan, boleh tak dia simpan untuk kegunaan seterusnya ataupun tak boleh? Selalunya tak Tak bisa tak lah. digalakkan. Tak bisa. Tak bisa. selalunya macam kita kalau dah ada baki ni selalunya boleh je makan gitu je tanpa No need to buat- make. Oh, boleh juga. Boleh juga. Okey. So mungkin Zack nak belajar macam mana nak buat ladu dan memang suka buat suka makan kan? Okey, Zack kalau tanya Zack nak belajar buat lalu dulu tak? Kalau Zack nak try makan tak Zack nak? Sabarlah je makan dulu. Kita nak Orang tengok. Kopitiam ni kalau ada anugerah host makan paling banyak depan TV, Zack mereka menang confirm. Okey, Without fail. kita nak tengok dulu macam mana cara nak buat. Mungkin boleh demo sikit cara Okey. nak balut ke. Pertama sekali, apa skill dia? Kita kena pegang macam mana? Skill dia lepas ni digoreng ini kena dimasukkan dalam sirap gula. Sirap gula. Dalam 15-20 minit baru dia akan jadi gini. Yang mana dia dah serap gula lah. Okey. And then kita akan ambil dan bentuk bulat seperti ini. So selalu untuk bagi dia lagi sedap, kita akan tambah atau salut dengan sedikit minyak sapi. Ada sedap dia. Baru ada Nampak kick reaksi. kan? Betul. Baru ada kick. And then tak terlalu sejuk lah masa kita buat bentuk bulatan gini. Dah. Cik Sri, nak tanyalah. Kau tahu kuih tradisional kaum India kan? Yang Cik Sri paling suka daripada air tangan Puan Salva apa dia? I think ladu. Ladu lah. Puan Salva gelak tadi. Puan Salva gelak. Dia kena malu lah. Dapat TV tadi. Tapi kita nak tanya kan sebab kebanyakan manisan yang Fiona pernah jumpa di kawan rumah Fiona, Di kawan kan? rumah, di rumah kawan lah. Di rumah kawan kan. Dia colourful, banyak warna. Adakah memang kena ada macam-macam warna dekat gula manisan kaum India ataupun sebenarnya that's saja je? I think contoh macam Deepawali is a colourful day, right? So that's why they make it as a colourful. Tapi tidak semestinya need to be colourful. You can actually go with the original colours or whatever. So yeah. Warna-warni itu dalam jiwa. Jiwa, yes. Ramai kawan-kawan India. Okey. So Zack boleh makan lah. Boleh. Tapi nanti kita nak minta Puan Salva dan juga Cik Sri boleh kongsikan Instagram sebab saya yakin ramai yang nak tahu aktiviti-aktiviti dan mungkin cara resepi nak buat ladu ke. Boleh kongsikan Facebook, Instagram. Okay, Facebook is actually Malaysian Indian Sweets online place. Then my Instagram is Deepawali Hamper. So our website is www.deepawalihamper.com. So itulah our social media punya handles. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Sri. Puan Salva. Thank you so Memang much. best. Dia negara kita memang best sebab Zack mesti sangat seronok sebab dapat makan macam-macam jenis manisan kan. Dan itu adalah antara yang perkara buat Zack happy hidup di dunia ni. Dan sekarang ni apa kata kita belanja anda semua di rumah satu video yang kita telah sediakan mengenai chef terhebat. Let's go. Apakah itu? Ini dia antara 5 chef terkenal di Malaysia. Datuk Rizwan Ismail atau lebih dikenali sebagai Chef Wan merupakan satu nama yang cukup terkemuka dalam bidang masakan. Lebih 30 tahun menceburi dunia kulineri, Chef Wan bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah juga di peringkat antarabangsa. Pada tahun 2009, Chef Wan telah diberikan anugerah selebriti chef terbaik dunia di anugerah Gourmand Cookbook. Selain menjadi chef, beliau juga merupakan seorang pelakon serta pernah mengacara pelbagai program masakan antaranya Oleh-oleh Chef Wan, The Kuali Cook Show. Ya, masukkan ayam mendidih, buangkan Chef Florence Tan merupakan nama yang cukup tidak asing lagi dalam dunia masakan, terutamanya dalam masakan Baba Nyonya. Minat dalam bidang masakan sejak umur 6 tahun lagi, Chef Florence Tan pernah menuntut ilmu dengan Datuk Lim Bian Yam, seorang master chef yang sangat disegani di International School of Home Cooking. Lebih 45 tahun pengalaman dalam bidang masakan, Chef Florence Tan telah mengacarakan banyak program masakan, antaranya Dapur Nyonya. Wajahnya yang kacak, personalitinya di kaca TV menarik serta fasih berbahasa Melayu. Chef Harrison Lian merupakan anak kelahiran Melaka yang mula dikenali menerusi rancangan memasak 5 Rencah 5 Rasa. Akui tidak mempunyai pencapaian akademik yang baik,
Sersan gigih menimba pengalaman dalam bidang kulineri di beberapa hotel dan restoran. Masukkan bahan ni ke dalam kelapa kita. Ada banyak kisah menarik yang dilalui Chef Pasri Abu Hamidi Abu Sama di Hotel Royal Chulan. Mula bekerja sebagai pembantu tukang masak di sebuah restoran, kiranya terus bersinar apabila dapat mengembangkan bakat dan kemahiran di hotel-hotel bertaraf 5 bintang. Di antara pencapaian Chef Abu Hamidi adalah pernah menyertai pasukan chef dari Hotel Hilton ketika itu mewakili Malaysia di Bangkok dan memenangi pingat perak dan gangsa untuk Battle Government Chef pada 2009. Chef Pastry Malaysia juara dunia. Melakar sejarah mengalahkan 21 chef lain dari seluruh dunia selepas juara pencuci mulut bertemakan coklat dan buah-buahan, ciptaan mereka menjadi pilihan juri. Keempat-empat mereka adalah Chef Patrick Xiao yang juga jurulatih, Chef Tan Wei Lun, Chef Otto Tay dan Chef Loy Ming Ai bertanding pada acara World Pastry Cup selepas memenangi Asia Pastry Cup. Jadi ini dia antara 5 chef terkenal di Malaysia. Okey, suka makan manisan satu hal. Nak buat dia satu. Betul. Tapi yang ketiganya sedap tak sedap satu lagi hal. Sedap. Zaid yakin, Zaid approve tadi. Kenapa? Ladu tu yang sedap. tadi tu. Sangat sedap. Okey, tapi kalau let's say manisan-manisan yang anda buat tak jadi ke apa, saya sarankan anda pergi kelas lah. Pergi kelas, betul. Tapi Fiona jangan risau. Saya takkan bantu Fiona. Fiona punya pelita sedap. Okey. Pelita sedap, okey? Tapi Okey, tak apa. thank you, Kebetulan ala-ala hari ni kita ada tetamu yang istimewa juga, Fiona. Siapa? Kita ada tetamu istimewa. Okey, dengan saya sekarang ni bersama Zaid juga. Di set kita ada Encik Muhammad Izzuddin Muhammad Nasir dan juga Nur Aida Syaril. Tapi kita tak panggil Encik Izzuddin, kita panggil Cik Gudin yang merupakan pengajar. Ya. Dan juga ada muridnya, pelajarnya. Aida. Aida di Aida sini. okey eh? Okey. Aida jangan risau. Aida jangan risau. Ini bukan ragging. Ini memang betul. Kita masuk TV. Okey, jadi mungkin pertama sekali kita nak tanya dengan Cik Gudin lah. Boleh tak Cik Gudin kongsikan dah berapa lama Cik Gudin terlibat dengan bidang pendidikan kulinari ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton di luar sana. Okey, pertama sekali saya ambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Borak Kopitiam menjemput kami yang agak boleh tahan 20 minit penjarakan daripada Pandan ke sini. Okey, alhamdulillah. Okey, dalam bidang kulineri saya boleh ambil kira lah saya bermula daripada 2013 sehingga ke hari ini. Alhamdulillah masih diizinkan Allah. Dalam tempoh 13, boleh katakan saya ini antara insan yang bertuah. Insan yang istimewa lah berada di dalam industri bidang kulineri ini. Alhamdulillah. Okey. Tak, saya macam Lama sebab saya tengah kira lagi. Itulah saya macam, power betul Cik Gudin ni. Sebab itulah dia Cik Gudin. Alhamdulillah. Tapi kan kita nak tahu lebih lanjut mengenai dengan bidang kulinari ni. Ya, betul. Kan ada berapa jenis bidang kulinari yang ada dan apakah antara jenis-jenis dia? Okey, untuk makluman semualah ya para penonton di luar sana, kita di Giat Mara kita memanggil bidang kulineri ini sebagai kluster kulineri. Kluster kulineri. Daripada dalam kluster kulineri ini kita ada mempunyai 2 bidang iaitu masakan dan pramusaji. Pertama, yang kedua adalah confectionery and bakery. Kalau orang tanya confectionery and bakery ni apa sebenarnya? Dia lebih senang faham adalah pastry dan bakery, manisan. Macam mana yang kita nampak sebentar tadi, pelbagai jenis manisan dah buat. Itulah yang kita akan belajar ataupun kepada belia-belia yang berminat dalam bidang kulineri, masuklah Giat Mara untuk lebih tahu, lebih faham berkaitan bidang kulineri ini, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Baik, tapi Cik Gudin, kita nak tanyalah, mungkin sebenarnya ramai dekat luar sana yang tidak menjadikan bidang kulineri ini sebagai dia punya pilihan utama. Betul. Kan? Tapi buat pendapat Cik Gudin sendiri kan, kenapa bidang kulineri ini sangat relevan dan penting pada masa kini? Okey, pendapat saya mudah. Sebab kita sebagai manusia perlukan makanan. Kita mesti cari makanan. Yes. Macam yang penonton sedia maklum, sekarang ni boleh katakan 24.6 juta pelancong yang datang di Malaysia semata-mata untuk apa? Makan. Satu yang paling utama adalah pemakanan ataupun makanan yang kita ada. Cuba bayangkan, cuba pejam mata, cuba kita tenung. Kadang-kadang kan, bila kita datang Malaysia ni ataupun pelancong datang Malaysia, dia nak cari makanan-makanan yang hebat. Seperti kita maklum, 1001 makanan kita ada daripada kaum Melayu, Cina, India,
ataupun etnik-etnik di Sabah Sarawak sangat-sangat berbeza. Betul. InsyaAllah. Masa Cikgu Din cakap kan, terliur saya. Itulah pasal. Sebab saya Memang betul terbayang-bayang lah. makanan. Saya rasa kalau kita tanya pelajar-pelajar Cikgu Din dengan sedang menonton ni, mesti ramai setuju yang ni antara pengajar favorit diorang kot. Betul. Tapi paling dekat ni kita tanya Aida dulu kan. Kenapa Aida pilih nak ceburi bidang kulinari ni? Assalamualaikum, selamat pagi lah. Pertama sekali saya bersyukur sangatlah bila dah dapat menceburi bidang kulinari ni lah. So, cetusnya pertama saya masuk dalam bidang ni adalah bila waktu kecil saya melihat ibu bapa saya menjual nasi lemak melalui kabut kereta kan. So, saya rasa macam minat tu datang memang daripada kecil lah. Jadi, kalau saya masuk ke dalam bidang kulinari ni, mungkin saya boleh mempelbagaikan lagi lah macam menu, skill. Betul tu. Jadi, dari situlah saya berkongsi dengan ibu bapa saya minat saya ni. Jadi saya berkata dekat diorang yang kalau lepas SPM ni saya nak cubalah untuk belajar masuk dalam kulinari ni untuk mempelbagaikan lagi lah makanan yang saya boleh buat. Baik Aida, mungkin Aida boleh kongsikan dengan penonton Borak Kopitiam yang sedang tengok, yang mungkin mereka pun ada hasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kulinari. Apakah yang Aida boleh kongsikan cabaran-cabaran Aida sebagai seorang pelajar kulinari? Cabaran dia banyak sebenarnya, tapi yang saya pernah lalui lah. Memang kalau kita masuk kan, kita belajar benda baru kan. So macam orang akan panggil tu macam culture shock lah kan. So saya punya cabaran tu memang masuk tu, selalunya kita biasalah kat rumah kan, kita akan belajarkan campak-campak semua kan. Kan? Campak-campak. Yang sepatutnya kita tak masuk pun kita masukkan dalam tu. Betul. Tapi kan memang betul lah Aida, sebab macam saya sendiri, saya memang suka masak. Masak adalah saya punya terapi. Kadang-kadang kat rumah pun isteri pergi duduk ke depan, saya masak. Tapi sekarang baru saya masih sedar tahu, kenapa dulu aku tak ambil kulinari tu contoh untuk mereka-mereka macam saya. Adakah terlambat? Masih belum terlambat sebenarnya. Sebab Giat Mara ni dia ambil tak kisah umur pun sebenarnya. Jadi boleh je cuba. Sebab itulah bermaksud ni lepasan PT3 kita dah boleh ambil sehinggalah umur 45 ke 46, tak ada masalah. Dia tak ada peringkat umur, maknanya macam saya sendiri pun ada juga terima pelatih-pelatih yang dah berumur daripada saya sekalipun yang masih berminat, sebab target dia ataupun dia punya matlamat satu, nak mulakan bisnes selepas habis tamat belajar di Giat Mara. Dan juga ilmu Cikgu Din. Ya, betul. Itulah sebab tu saya cakap bagi anda semua yang kat rumah ada keinginan nak ceburi bidang kulinari, nak buat bisnes kulinari. Betul. Tapi macam rasa tak sampai lagi teknik-teknik. Inilah masanya untuk anda sharpen your skill untuk belajar lebih banyak, perbaiki diri dan sebagainya. Ya, tapi kita nak tahu Aida kan, antara macam sepanjang proses pembelajaran dalam bidang kulinari ni, apakah antara pengalaman Aida yang paling tak boleh dilupakan? Ni paling kita nak tahu. Manis dan pahit. Boleh kongsikan. Mari kita tanya Cikgu Din pula. Kalau saya pasal pengalaman ni memang kalau boleh semua pun saya tak boleh lupakan lah. Jadi cuba kita bayangkan selama ni kita hanya suka makan. Jadi bila kita masuk bidang kulinari ni, kita boleh mempelajari pelbagai benda. Contohnya macam lebih kepada western ke apa kan. So kita tak perlu beli lagi. So kita boleh buat kat rumah, hidangkan kepada keluarga. Jadi macam zaman sekarang kan macam orang akan nilai pada harga. Kan? So macam orang tu tak tahu macam kenapa benda tu mahal, kenapa benda tu murah, orang tak tahu pun. Jadi bila kita buat sendiri, kita beli barang sendiri, kita faham. Jadi kita faham kenapa benda tu mahal, kenapa benda tu murah. Baik. Jadi itulah. Itu pandangan dari seorang pelajar. Kita nak tanya Cikgu Din sebagai seorang pengajar, apakah pengalaman yang tak dapat dilupakan? Okey, pendapat saya senang. Kita ni walaupun dah sebagai pengajar, sampai bila-bila ilmu kita takkan cukup. Kita pergilah mana sekalipun, kita carilah macam mana pun tak pernah cukup. So jadinya saya punya pendekatan dengan pelatih-pelatih, pelajar saya sendiri, jangan cepat berpuas hati dengan apa ilmu yang dah ada. Ya. Selagi yang kamu nak tahu, pergilah cari. Satu lagi pengalaman ataupun pandangan saya berkaitan ni kan, sebenarnya kalau kita ni jenis yang manusia yang jenis suka makan, food hunter lah lebih kurang orang cakap. Kita kena cari, explore benda tu elok-elok. Daripada kita tak tahu, sampailah tahu. And then daripada segi macam Aida cakap tadi, dia sebagai dia pelajar ataupun pelatih, dia ada pengalaman ataupun cara-cara yang dia rasa, wah, aku dapat dekat sini. So jadinya kat sini yang saya nak sarankan kepada para belia dekat luar sana, janganlah berhenti belajar dan carilah kemahiran. Kemahiran ni orang cakaplah macam lagu apa saya lupa. Campaklah kita kat hutan sekalipun ya,
kita masih boleh cari, kita masih boleh survive insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu Din. Terima kasih banyak Aida. Dan mungkin boleh kongsikan Instagram ke penonton-penonton. Kau ni naik followers ni. Okey. Kebiasaannya macam yang kita dapat lihat, para penonton dapat lihat, boleh terus kepada Giat Mara official, Giat Mara punya IG, Instagram. Boleh follow segala maklumat, segala tentang pengambilan pelajar pun dah bermula sebenarnya untuk tahun hadapan. So jadi jangan malu, jangan segan. Fikir, kalau kita tak tahu nak pergi mana, kalau kita orang cakap tu tak ada kelebihan dalam akademik, kita pergilah carilah kemahiran. Betul. Kemahiran ni sangat-sangat mudah dan free of charge. Itu yang daripada saya insya-Allah. Terima kasih Cikgu Din. Terima kasih Aida. Sama-sama. Okay. Itulah dia bagi anda semua, sentiasa laparkan orang kata apa, pendidikan, sharpen our skills all the time. Tapi sekarang ni saya sedih lah, Zack. Kenapa? Kenapa sedih? Sebab kenapa setiap kali saya tunggu keropok Tok Ma tak sampai-sampai. Tak apa. Kita sabar, tapi kita bagi penonton dulu keropok Tok Ma. Silakan. Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas keropok Wira Tok Ma hari ini. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, keropok Wira Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ini Kak J mari nak royak bahawasanya keropok kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana keropok kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Wira Tok Ma, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak hok cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama keropok Wira Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join keropok Wira Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama keropok Wira Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Keropok Wira Tok Ma untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Keropok Wira Tok Ma, tok kata lidah, tok geli tekok. Okey, selalu kita tanya tetamu soalan. Sekarang ni Fiona nak tanya Zack soalan pula. Risau. Risau. Apa dia? Senang je. Zack, tahu tak manisan paling popular di Jepun adalah apa? Manisan paling of course lah. Mochi. Yes, you are right. Teringin tak nak makan? Of course, teringin. Teringin. Anda semua kat rumah, sabar. Anda semua nak juga kan? Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Nanti kita bawakan. Ada? Ada. Nanti apa kita saya risau ni. Zack, sabar. Fiona, awak tanya saya manisan Jepun yang paling famous, tiba awak bagi macam ni Fiona, seperti di syurga rupanya. Sayang saya tak? Sayang, of course. Ini dia, kita bawakan manisan yang paling terkenal di Jepun iaitu mochi. Okey, tapi kalau tanya Fiona macam mana nak buat mochi, asal-usul mochi semua tu Fiona tak tahulah. Okay. Sebab itulah Fiona bawakan seorang tetamu. Yes. Bukan daripada Jepun. Rakyat Malaysia. Tapi dia jelita seperti mochi-mochinya. Wow, memang cukup manis mulut Zack hari ini. Okey, kita perkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Kita ada Puan Nur Hidayah Ismail selaku pengasas Royal Mochi bersama dengan kita untuk tunjuk kita cara-cara nak buat mochi, bagi tahu kita tentang mochi. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Okey. Kita nak panggil macam mana ni? Puan Hidayah? Panggil Puan Hidayah boleh. Puan Hidayah. Okey, jadi boleh kongsikan tak macam mana tercetusnya idea saya nak buat mochi dan jual mochi ni? Okey, sebenarnya idea tu datang
sejak saya ada buat lawatan ke Jepun. So dalam lawatan tu dia ada kita buat lawatan untuk tengok ladang strawberry. So after that dia ada bagi kita peluang untuk kita belajar buat mochi. So dari situlah I nampak macam wah ini boleh bawa balik Malaysia ni because sebab apa mochi tu I nampak dia boleh letak banyak inti macam-macam inti kan. Itu yang buatkan tercetusnya idea itulah. Tapi pada pandangan puan secara peribadi kan, kenapa mochi ni dia merupakan manisan yang terkenal berbanding manisan Jepun yang lain? Okey, sebabnya itulah saya kata macam kita boleh letakkan manisan yang macam-macam di dalam mochi tu. Apa-apa saja? Ya, sebab tu macam Royal Mochi ni kita ada lebih daripada 20 jenis manisan dekat dalam tu lah. Itu yang saya nampak istimewa mochi. And then mochi kita ni dia sejenis daifuku. Daifuku lah. Yang dia boleh daifuku. Oh, daifuku. Daifuku mochi tu dia boleh letak macam-macam manisan lah dalam tu. Okey, biasanya apakah antara manisan yang kita letak dekat dalam mochi? Okey, kalau nak katakan orang Jepun, dia selalunya akan letak kacang merah. Itu memang famous lah. Itu tradisional? Yes, traditional dia. And then kita dekat sini pun kita ada mochi kacang merah. And then itu best seller jugalah. Antara yang paling popular. Ini dia yang jenis ni. Ni? Ini kacang merah ni. Cantik lah. Saya nak tengok. Memang buat guna tangan Okey, kalau untuk macam traditional Japanese, Jepun ni, orang Jepun dia memang guna tangan lah. Dia guna tangan daripada dia buat daripada beras pulut. So dia akan kukus and then lepas kukus pula dia akan tumbuk. Kalau macam kita panggil tumbuk batu lesung kan. Macam dia orang punya batu lesung tu besar. So ditumbuk beramai-ramai. Sebab dia orang akan buat mochi ni untuk perayaan dia lah kan. Macam kita buat dodol, dia orang buat macam tu. Macam ni kan. Tapi memerlukan effort yang ramai. Ya, sebab dia macam kuih kita lah, kuih macam tu kan. Ya. Saya rasa macam teringin nak tahu pula cara-cara nak buat dia. Mungkin kita nak buat demo juga ke dekat sini? Ada sikit lah yang I boleh tunjukkan kan. Okey, kalau macam yang kita panggil ni adalah Ichigo Daikufu. Okey, kejap kita nak cuba sebut. Ichigo Daifuku. Ichigo Daifuku. Ichigo Daifuku. Tak apalah, kita buat je lah. Okey. Ichigo tu apa? Strawberry? Ichigo tu strawberry. Kalau dekat Jepun tu, dia yang saya belajar lah kan. Dia tak perlu letak paste red bean paste langsung. Inti red bean dia terus kulit dengan strawberry saja. Tapi kalau dekat sini ni, kalau normally strawberry kita masam. Dia masam kan. So kita nak balance up dia, kita letak inti kacang merah lah. Seperti yang ni lah. So bila kalau tengokkan yang macam yang ni dengan ini memang buatan tangan lah. Kita ada dough dia kan. And then kita letak inti yang ni kira dah siap lah macam tu. Dah siap. Dah siap lah. Dough kita just kena letakkan strawberry lah. Mungkin boleh tunjukkan. Kita ini kalau letak wajib durian ni pun sedap. So yang ini memang kebanyakannya memang sukalah pasal dia fresh. Kita kena buat freshly made lah. Kita kena buat secara sebab semua ni kena menggunakan tangan kan. So kita masukkan strawberry macam itulah. Sebenarnya unik ya. Tak pernah lagi saya tengok mochi yang macam ni. Yang ini sebenarnya special. Kira macam yang ni bukan tradisional lah. Kira macam dah modern. Yes. Tapi Japan dia buat juga. The traditional tu yang itulah yang saya kata yang paling macam original ni lah kacang merah. Kacang merah. Sebenarnya mochi ada berapa jenis? Okey, mochi kalau jenis dia ada banyak. Dia ada lebih kurang 9 jenis. Itu saya kata yang paling popular adalah Daifuku mochi. Kacang merah. Daifuku mochi dia tak semestinya kacang merah. Kita boleh masukkan. Daifuku tu is a sejenis mochi lah. Kalau kita tengok sekarang ni ada macam-macam inti dia. Peanut butter, tadi ada pandan. Yes. Ni ada blueberry pun ada. Yes. Dekat mall pernah nampak. Ni blueberry. Inti blueberry, mango. Habis. Red bean yang ni, red bean. Yes. Ini semua memang ada daripada Royal Mochi sendiri ya? Ya, betul. Kalau kita tengok kan tadi Puan Hidayah ada cakap nak buat dia punya inti kena tumbuk beramai-ramai semua.
tak senang lah nak buat Tak kan. senang. Macam mana belajar buat mochi ni? Okay, actually macam I belajar benda ni basic. I belajar basic. And then I balik Malaysia, I collaborate dengan kilang yang ada kepakaran dalam ni lah. So macam Royal Mochi ni kita punya production besar because I ada agents, I masuk Halal Mart, I masuk Petronas sekarang, kita sedang masuk Petronas, Shell semua. Jadi kita memerlukan tenaga yang banyak. So kita buat gunakan mesin sebab kita nak bagi dia sama. Dari segi berat, dari segi inti. Kalau buat dekat rumah memang tak boleh lah. Memang tangan manual. Okey, saya sebenarnya kesian dengan kawan saya seorang. Saya boleh dengar idea dah kembali. Saya nak try tak? Nak try. Cuba rasa Saya nak sikit. try yang paling best. Mana? Okey. Kalau orang Malaysia lah, kalau mochi ni dia akan cari durian mochi. Ada Sebab durian? durian memang kita punya one of best seller. Okey, kita ada traditional dengan aiskrim. Okey. Aiskrim tau. Okey. So kita yang kalau saya nak showkan you is this one lah sebab dia 100% inti durian. Okey. Guna yang kecil ke besar? Mana-mana pun boleh. Besar. Ikut badan saya. Okey. 100% inti durian So you akan durian, rasa macam you makan durian. Ya. Yes. Okey. Seronok Zack hari ni Anda semua yang ada di rumah, jangan terliur melihat Zack. Ya Allah, macam kungfu panda. Saya tak cakap Sedapnya. Kan? Saya boleh bau lah durian tu. Yes, dia strong. Zack, dia rasa dia strong. macam mana Zack? Curious lah. Serius sedap. Kan? Dia cayak terus dalam mulut tu. Cayak toy tu apa? Okey, mango tadi mana? Mango that one. Ini jenis mango ice cream. So dia ada pici-pici sikit dalam dia. Itu mango. You kena makan sikit-sikit. Saya suruh try satu, dia try banyak-banyak. Ya Allah, sedapnya. Okeylah Zack. Nice You know what? Saya nak try jugalah. Tapi ni, kita kena kongsikan Instagram dulu bagi penonton yang ada kat rumah. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, boleh dapati Royal Mochi di laman Instagram kami iaitu di Royal Mochi HQ. Ya. And then boleh hubungi kami di 011 35 855 240. Nombor kalau tak ingat, jangan risau. Nanti DM saja, nanti mereka akan boleh. jawabkan. Ya. Baiklah, sekarang ni kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hidayah sebab bawakan begitu banyak mochi untuk Zack. Terima kasih for you all untuk menjemput kami Royal Mochi untuk share lah sikit pasal mochi. Okey, baiklah. Kacang merah ni pun sedap. Sedap Zack makan seorang-seorang. Tak ada pun nak jemput semua nak makan. Yang tu pun kita ada tu. Apa ni? Okey, tapi kalau kita tengok manisan ni ada macam-macam jenis kan. Dan juga ada yang pelik-pelik juga. Nak tahu tak macam mana manisan yang pelik? Sambut silakan. Makan je. Jom kita saksikan. Manisan sememangnya disukai ramai, tidak kira kanak-kanak ataupun orang dewasa. Setiap orang pasti mempunyai manisan kegemaran mereka sendiri. Manisan ini termasuklah gula-gula, coklat, aiskrim mahupun kuih muih. Terdapat beberapa jenis manisan yang dianggap pelik kerana namanya, rasa mahupun bentuknya. Berikut antara manisan dianggap pelik yang ada di dunia. Ada sejenis kuih yang sedap tetapi pelik bunyinya iaitu badak berendam. Bukannya badak yang sedang berendam tetapi adunan tepung beras yang diisi dengan kelapa manis dan dimakan bersama kuah santan kelapa. Kenapa kuih ini dipanggil badak berendam ya? Pada tahun 2016, terdapat trend memperkenalkan aiskrim yang mengeluarkan asap. Yang menariknya, apabila aiskrim dimakan, ia akan mengeluarkan asap. Asap ini terjadi apabila cecair nitrogen dituangkan ke dalam alat khas yang bertindak sebagai bahan penyejuk. Di Hokkaido, Jepun, Genghis Khan adalah sebuah hidangan tempatan yang terdiri daripada daging kambing cincang yang dipanggang di bahagian atas kuali dan dihidang bersama sayuran. Namun pada 2002, pemilik Sapporo Gourmet Food telah menghasilkan gula-gula karamel Genghis Khan. Gula-gula ini mempunyai perisa seperti kari kambing dengan sedikit rasa manis. Diminati hampir 1 abad di Australia, gula-gula ini kelihatan seperti ubat gigi dan mempunyai bau seakan-akan minyak wangi yang dinamakan mastic atau batang kasturi.
Bentuknya seakan silinder merah jambu yang diperbuat daripada gelatin dan gula pasir dengan intipati seperti kasturi. Apa lagi manisan pelik yang penonton pernah cuba? Oh, luar biasa. Macam-macam yang kita telah dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi dalam kita duk berseronok, kita duk cerita pasal manisa dan sebagainya, ini dah bulan Disember. Bulan Disember ni untuk kita terutama sekali yang beragama Islam, apa yang paling penting? Zakat. Baik, sebab tu bersama dengan Zack hari ini, kita ada tetamu yang istimewa iaitu Encik Nur Mukhtar Harun, merupakan seorang penolong pengurus besar Hal Ehwal Corporate Pusat Pungutan Zakat Mawib. Selamat datang ke Borak Kopitiam, tuan. Pagi. Okey, pagi ya. Selamat. Kita santai-santai hari ini, tuan. Sihat? Sehat, alhamdulillah. Banyak makan tadi okey ya. Makan memang sedap, tuan. Nanti jamah sikit InsyaAllah. Alright, tuan. Ni nak tanya kepada tuan sendirilah secara peribadi kan. Kenapa ada segelintir kita apabila gaji makin banyak, sepatutnya makin seronoklah hidupnya kan, tapi dia semakin rasa tidak cukup. Tambah lagi dengan situasi COVID-19 sekarang, lagi membuatkan ramai yang berkira-kira untuk berzakat. Okey, Zack. Soalan tu memang cantik sesuai dengan keadaan sekarang ni. Okey. Kita biasa dengar kan, kalau kita berdoa, kita minta, ya Allah, pemudahkan rezekiku, banyakkan rezekiku, barakahkan rezekiku. So Tuhan bagi. Betul. Bagi kita. Tapi dalam masa yang sama, kenapa tak cukup kan? Betul. Satu doa yang mungkin kita lupa. Kita jarang doa, ya Allah cukupkan rezekiku. Tuhan bagi banyak, komitmen banyak, besar periuk, besar kerak, orang cakap kan. Betul. Tapi kita kena doa. Mulai hari ini kita mungkin kena doa, ya Allah banyakkan rezekiku, pemudahkan rezekiku, cukupkan rezekiku. Cukup tu yang mahal. Cukup ni maknanya apa yang kita perlu kita dapat. Itu je yang keluh kesah kalau yang kita tak dapat. Cukup. Itu satu. Yang kedua, kita lupa dalam Islam, Al-Quran sini dah sebut ada satu formula untuk settlekan masalah ni. Apa dia, tuan? Dalam Al-Quran sebut dalam surah Baqarah 261. Bagi satu dapat 700. Ayat tu mafhumnya menceritakan satu benih tumbuh 7 tangkai, satu tangkai tumbuh 700. Itu maknanya satu nisbah 700. You bagi satu 200. Apa perkara itu? Antaranya zakat. Bila bayar zakat, Tuhan akan tambahkan rezeki. Zakat itu sini maksudnya bertambah, berkembang, subur. Kita kena ingat, jangan ingat Zaid, kalau kita kata rezeki bertambah tu duit bertambah, gaji bertambah. Tak semestinya, tuan. Rezeki 700 tu banyak. Kita dapat bos yang baik, rezeki. Betul. Kesihatan yang baik, rezeki. Sekarang ni yang paling mahal kesihatan lah. Kesihatan, betul. Dapat jiran yang baik, rezeki. Kalau jiran bising, lalu kat rumah pasang radio kuat, TV kuat, masalah kita. Betul, itu rezeki sebenarnya. Benda-benda macam tu kita kena lihat. Itu nisbah Tuhan dah bagi formula tu kan. Satu nisbah 700. Kita bagi satu, Tuhan balas 700. Tuhan balas dengan duit, alhamdulillah. Satu lagi, yang ketiganya, untuk masalah ni tadi, kita kena ingat dalam harta kita ada hak orang. Betul. Rezeki kita, rezeki orang, betul. Ada orang lain. Kalau kita makan hak orang, macam mana kita nak dapat? Tak cukup. Betul. So kita pulang hak orang. Yang bestnya dalam Islam ni, bila kita pulang Tuhan ganti. So perkara-perkara ni kalau kita amal, insya-Allah saya dah 25 tahun di PPZ. So kisah-kisah benar di kalangan pembayar tu banyak dah. Macam mana mereka membayar zakat, hasil yang dapat selepas membayar zakat. Betul. Tapi kan tuan, sekarang ni banyak persoalan, antaranya sebab sekarang ramai yang berniaga online. Betul. Ada yang jadi YouTubers lah, gamers lah kan. Jadi mereka mendapat pendapatan daripada situ. Kalau golongan-golongan seperti ini, macam mana untuk mereka macam kira untuk zakat tu, tuan? Pandemik kita dah hampir 2 tahun. So masyarakat kita mula-mula sebelum pandemik tu agak kurang mesra dengan IT online. Tapi alhamdulillah mereka terpaksa mendampingi online, dah mesra. Saya boleh katakan mereka dah mesra. Bila dah mesra, mereka selesa. Lahirlah gamers, ramai berniaga asal talan. PPZ sendiri melihat perkara ini perlu diberi kemudahan pada membayar zakat. So kami menyediakan kemudahan mereka untuk bayar zakat untuk generasi yang suka pada atas talian ni. Untuk mereka membayar, untuk mengira, kita punya aplikasi. Kita ada My Zakat. Buka melalui My Zakat, kat situ boleh kira. Kita ada My Temu Janji. Mereka ni kadang-kadang tak selesa untuk berhadapan, mungkin ada rasa malu, segan nak kira zakat mereka. Buka My Temu Janji, kat situ boleh bincang macam mana nak bayar zakat. Dan nak bayar pula di portal kita di zakat.com.my. Okey. Maknanya 24 jam, 7 hari seminggu. Baik, itu kalau kita cerita tentang portal dan sebagainya, tuan. Ada sekarang ni, ada golongan yang mengatakan, aku bagi zakat dekat mak, dekat asnaf dan sebagainya. Tak semestinya kena melalui institusi zakat. Macam tu.
dari sudut saya tak adalah pakar hukum. Apa pandangan tuan? Yang pertama, mak ayah kalau kita bagi zakat, kita niat zakat kejam celik sekalipun, dia takkan jadi zakat. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita terpaksa, bukan terpaksalah, kita memang memperuntukkan peruntukan yang banyak untuk mak ayah kita, mungkin dia tak sihat ke apa, sehingga kita tak layak bagi zakat, tak ada masalah. Maknanya dari segi, bukanlah maknanya mak ni duit zakat saya bagi mak, tak. Apa yang kita bagi itu sebenarnya tanggungjawab sebagai anak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang dia kata saya nak bayar sendiri saja. Okey. Dia ada isu kat sini. Kalau kita nak bayar sendiri, sebenarnya kalau katalah Zaid balik kampung, Zaid kampung mana? Saya kampung dekat Kedah. Kedah, okey. Zaid balik Kedah. Katalah balik Kodiang. Balik Kodiang. Jiran kat sana ada orang susah. Zaid ada zakat RM500, Zaid bagi. Sekali tu je Zaid bagi kan. Setiap bulan Zaid tak bagi kan. Betul. So kita syorkan kalau ada orang susah, yang terbaik Zaid beritahu kat lembaga zakat Kedah ataupun kalau di wilayah ada orang kampung saya yang susah. Bila kita bagi maklumat dan kita bayar zakat pada institusi, asnaf tu akan terima secara berterusan. Bukan sekali je. Zaid setahun paling tinggi mungkin 5 kali balik. 5 kali je dapat. Kalau bagi 5-5. Betul. So kalau kita kita bayar kepada institusi bayar zakat, duit tu akan terkumpul oleh ramai yang akan dapat. Baik. Ini proses yang menarik ni. Lagi satu tuan, difahamkan sekarang ni PPZ Mawib sedang mengadakan kempen Yes. Dan mungkin boleh tuan kongsikan sedikit berkenaan dengan kempen ini. Disember biasa mendengar yes. Betul. Year end sale. Kami ada lain sikit. Yes. Year end zakat. Yang mana okey. Objektif kita buat kempen ini, tak silap saya tahun kelima kita buat. Kita nak beri peringatan kepada warga KL ni. Orang KL ni sibuk Zaid. Kerja-kerja dah hujung tahun. Kerja-kerja kat rumah dah hujung tahun. So kita nak ingat okey dah hujung tahun dah. Kempen ni sebenarnya bukan kempen untuk orang rakyat untuk bayar akhir tahun. Kita dah ada awal tahun kita ada kempen macam-macam dah. Kita ada kempen untuk potong gaji, kempen Ramadan. So ini kesinambungan kempen. So kita nak ingat pada orang untuk membayar zakat hujung tahun kerana kita menyediakan pelbagai kemudahan untuk orang bayar zakat hujung tahun ni. Pasal biasanya orang bayar zakat di bulan Ramadan dan bulan Disember. Bulan Disember dia berkait dengan cukai. Jadi mereka datang kemudian, contohnya Zaid, dalam bulan Disember ni kita kaunter hari-hari buka. Hari ni kaunter buka. Buka dah esok pun buka. Pagi sampai petang, 8 suku sampai 4.45 petang. So kempen ni kita bermula daripada 15 November hingga hujung tahun. Alright. Okey, menarik lah tuan. Banyak yang saya dapat hari ini. Terima kasih banyak kepada Tuan Nur Musa kerana perkongsian ini dan jangan lupa kepada anda semua kempen Year End Zakat Year End Zakat. Ada lebih 1,200 hadiah nanti. 1,200 hadiah betul. Sebelum 31 Disember 2021 ni tolong laksanakan zakat kita lah. Itu kewajipan kita. Banyak yang ilmu-ilmu yang kita dapat daripada tuan. Terima kasih banyak tuan. Semoga dipermudahkan segalanya. Sahabat saya dekat kat sana tu, Fiona, apa cerita? Yes, Zaid, thank you very much. Sekarang ni Fiona nak kongsikan sesuatu kepada semua kaki-kaki sinema lah. Okey, bagi anda semua, tonton sinema Miracle Letters to the President ini adalah satu rancangan yang anda kena saksikan. Yuna daripada kumpulan K-pop Girls' Generation membintangi filem yang menyentuh hati berdasarkan kisah benar sebuah keluarga yang tinggal di kampung terpencil tanpa jalan raya. Cerita ini mengikuti seorang yang hebat dalam matematik sekolah menengah dan dia bekerjasama dengan teman wanitanya yang dibintangi Yuna, kakaknya dan penduduk kampung untuk menubuhkan sebuah stesen kereta api impian ayahnya. Saksikan Miracle Letters to the President di Tonton Sinema sekarang. Langgan di www.cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton di telefon pintar anda. Baiklah, bagi anda semua yang memang minat manisan semua tu, jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita masih ada lagi manisan untuk sajikan kepada mata anda semua. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopi Tiap. Saya memang suka betul lah hari ini buat hari ini. Kenapa Zaid? Manisan banyak, ladu Zek makan, mochi Zek makan sepempat. Lepas tu sembang perut sudah kenyang sembang zakat pula. My life is perfect lah tu ni. Maksudnya nanti punya manisan Zaid dah tak muat masuk dah lah. Kena. Tapi Zaid dengar cerita ada program di KLCC yang sedang berlangsung. 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Betul. Antara program yang kita boleh cakap, kita boleh kata yang banyak membawa manfaat kepada kita semua. Betul. Kat situ selain daripada ada pameran kerjaya, ada persembahan daripada artis-artis dan nak tahu lebih perkembangan, jom kita ke sana bersama dengan Fad. Fazli Fuad, sahabat kita. Macam
Memang cacak. Okey. Terima kasih Zack dan Fiona yang berada di studio. Baiklah, sekarang ini anda bersama dengan saya Fazli Fuad di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ataupun KLCC bersempena dengan program aspirasi keluarga Malaysia. Dan saya doakan agar anda berada dalam keadaan baik, sihat sentiasa. Mungkin ada yang dah pun bersiap-siap pagi ni, bangun-bangun pagi ni dah bercadang nak datang ke KLCC ini. Dipersilakan untuk anda datang ke sini kerana banyak pengisian-pengisian menarik khas untuk anda semua bersempena dengan 4 hari aspirasi keluarga Malaysia yang telah pun dimulakan pada 9 Disember tempoh hari. Dan sudah pastinya banyak pengisian menarik, antaranya adalah aspirasi keluarga Malaysia membuktikan komitmen kerajaan dalam mengutamakan budaya kerja berprestasi tinggi. Dan kalau anda datang dekat sini, anda dapat lihatlah antaranya kejayaan dan juga pencapaian yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan bercakap tentang program aspirasi keluarga Malaysia dekat sini, kepada anda semua yang mungkin bercadang ingin cari kerja, kepada anda semua yang mungkin nak masuk ke IPT, ada semua ini ada khas untuk anda. Dan untuk golongan-golongan muda macam saya ni, remaja-remaja ni, datang dekat sini kerana ada pertandingan e-games, e-sport dan sebagainya. Bercakap tentang pembayaran saman, ini saya nak ingatkan kepada anda semua, kaunter untuk pembayaran saman di sini telah pun ditutup, tetapi anda boleh membayar saman di mana-mana balai polis trafik berhampiran dengan anda dan anda boleh bayar secara dalam talian. Bercakap tentang banyak program pengisian yang menarik di sini, saya ingin berjemput ini antara orang kuat juga yang berada dekat sini. Dipersilakan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MONTEP yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nur Zari Hamad. Silakan Datuk. Inilah dia, segak bergaya Datuk hari ini. Kita tahu Datuk sibuk Datuk bersempena dengan program ini, dan kita nak bercakap tentang keusahawanan ini Datuk. Kan kita lihat bahawa program aspirasi keluarga Malaysia ini memang banyak memberi ruang dan juga peluang untuk usahawan mempamerkan produk-produk mereka. Jadi bagaimana dari segi KPI MONTEC pula untuk membangunkan keusahawanan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Trust 1 aspirasi keluarga Malaysia menyatakan bahawa ianya bertujuan untuk menstruktur semula ekonomi, dan pada masa yang sama kami di MONTEC ingin menjadikan kraft itu sebagai satu elemen yang boleh memperkasakan sosioekonomi rakyat. Justru itulah kami menyatakan dengan jelas bahawa salah satu daripada KPI MONTEC adalah untuk memperkasakan industri kraft negara itu sendiri. Dan dalam konteks ini, suka saya maklumkan bahawa kita mempunyai lebih kurang 6,257 usahawan batik dengan tenaga kerjanya sekitar 11,700 orang tenaga kerja. Justru itulah kami cuba membantu. Dalam konteks ini, kita telah menyediakan satu platform yang kita kenali sebagai MCS, My Craft Shop. Tujuannya adalah untuk membolehkan usahawan batik ini mempromosi dan memasarkan produk mereka. Tapi prosesnya kita ambil secara tersusun. Pertamanya adalah kita memberi latihan kepada usahawan batik ini bagaimana untuk memperbaiki pembungkusan produk mereka itu. Dan pada masa yang sama kita ingin membawa usahawan batik ini ke dunia teknologi terkini, menerapkan elemen-elemen digitalisasi dalam mereka memasarkan produk tersebut. Dan alhamdulillah dalam masa 100 hari ini kita mensasarkan 100 orang penyertaan usahawan batik, dan apa yang kita capai adalah seramai 160 orang usahawan batik telah pun kita bawa menyertai My Craft Shop ini. Ini adalah merupakan satu usaha kita untuk terus memperkasakan industri kraft negara ini, kerana kami yakin penlibatan kraft ini merangkumi setiap bangsa dalam negara ini, dan justru itulah ia boleh kita gerakkan secara lebih tersusun bagi memastikan mereka yang terlibat dalam industri kraft ini merasa bahawa mereka ini sentiasa bantu dan tidak pernah ditinggalkan dalam proses kita menangani isu-isu berkaitan dengan sosioekonomi rakyat itu sendiri. Ya, itu adalah antara usaha-usaha untuk membantu usahawan kraft di sini, dan inisiatif yang telah pun dijalankan antaranya adalah program platform digital My Craft Shopee yang telah pun diwujudkan. Baik, tadi Datuk ada menyentuh berkenaan dengan batik. Saya rasa patutnya hari ini saya pakai baju batik kan. Kita tahu bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mewujudkan atau mengisytiharkan Hari Batik Malaysia yang disambut pada tanggal 3 Disember setiap tahun, dan pastinya ianya menggembirakan ramai pihak, terutama sekali bagi membantu industri kraft negara. Apa pandangan Datuk?
Pertamanya kami di Motek ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengisytiharkan 3 Disember pada setiap tahun sebagai Hari Batik. Dan ini adalah merupakan satu faktor yang akan menolak industri batik ini ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Dan sambutan ini telah pun kita laksanakan di Kraft Tangan Malaysia pada 3 Disember yang lalu. Dan pada masa yang sama kita mempunyai satu pameran dan juga jualan batik pada masa tersebut. Kita mengambil masa 6 hari kita menyediakan ruang untuk jualan batik itu. Dan alhamdulillah dalam masa 6 hari tersebut jualan batik telah mencecah sekitar 1.7 juta ringgit pada masa 6 hari tersebut. Dan ini adalah merupakan satu usaha yang saya telah berjumpa dengan beberapa orang usahawan batik dan mereka menyatakan bahawa hasil daripada pengumuman 3 Disember sebagai Hari Batik itu, ia telah memberikan satu semangat pada mereka dan juga mendorong rakyat Malaysia untuk membeli batik dan seterusnya menggunakan batik Malaysia. Malaysia yang perlu kita tekan kat sini. Betul. Kita nak tekan dekat sini batik Malaysia. Dan terima kasih juga kepada kerajaan dan banyak inisiatif diberikan galakan untuk memperkayakan hasil seni negara ini khususnya dalam pemakaian batik ini. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah. Datuk, saya saiz M Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Okey, jumpa lagi Datuk. Okey, terima kasih. Itu dia, kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nor Zari Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun Motek. Okey, baik, kita nak bersama dengan antara orang kuat, seorang lagi yang kuat yang membangunkan program ini. Kita terus saja ingin bersama dengan Puan Nordiana binti Puak Adi, pengarah Seksyen Keurusetiaan Strategik Unit Penyampaian Kemaburan Bersama ataupun SEPADU. Oh, kena cakap SEPADU tu. Okey, Puan, bagaimana Puan melihat sepanjang hari ini dah hari ketiga penganjurannya dan apakah antara intipati program yang harus mereka ambil peluang pada hari ini dan juga pada hari esok hari tahir ni? Okey, sebenarnya pertama sekali kita nak bawa aspirasi-aspirasi seperti yang Datuk nyatakan tadi, itu adalah Motek. Jadi kita ada 31 kementerian dan agensi juga YB Menteri yang kita bawa semua aspirasi-aspirasi mereka dan juga apa success story mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bawa semua servis perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di kementerian, di agensi. Untuk 4 hari ini semua kita bawa seluruh Malaysia untuk rakyat merasai dan orang kata end to end lah. Maknanya daripada hall 1 sampai ke hall 6 semua servis kita bawa untuk mereka. Berkaitan dengan servis itu, kita nak tahulah apa antara perkhidmatan yang ditawarkan dan apa antara aktiviti-aktiviti yang masih lagi ada sepanjang 2 hari berlangsung ni. Okey, yang masih lagi ada banyak lagi. Okey. Sebagai contoh, kita boleh cek Sikris. Kita boleh cek insolvensi. Kita ada e-sport, kita ada sukan rakyat, kita ada business matching, untuk semua golongan ada. Jadi datanglah nikmati servis dan perkhidmatan yang kita bawa ni, kerana kita tak tahu bila lagi kita boleh buat program macam ni yang mana kita dah kumpul semua. Maknanya semua booth, semua agensi dan kementerian bawa perkhidmatan mereka dan juga macam-macam program menarik yang dia buat. Ada kuis, ada cabutan bertuah. Yang tu yang penting, cabutan bertuah. Kita ada X50 untuk ditawarkan. Jadi datang, berbelanja dan juga masuklah cabutan bertuah yang ada. Maknanya bukannya je penganjur, tapi cabutan bertuah di setiap booth pun ada. Hebat sekali. Okey, baik, terima kasih Puan. InsyaAllah lah kita dapat memberikan galakan kepada mereka ini supaya datang ke sini. Baik, terima kasih Puan. Itu dia, kita telah bersama dengan Puan Nordiana binti Puak Adi, pengarah Seksyen Keurusetiaan Strategik Unit Penyampaian Kemaburan Bersama ataupun SEPADU. Okey, kalau kita lihat pagi ni, anda tak nampak tau belakang saya ni kosong, tapi kiri kanan saya ni penuh orang. Tak tahulah dia tengok saya ke ataupun apa kan. Kita terus saja nak memanggil 2 orang yang berada dekat sini secara random lah. Saya okey, akak ni boleh tak yang baju warna ni? Ya, dua-dua lah, dua-dua. Dua-dua boleh masuk sini. Ini pasangan ke apa? Bukan bukan bawa kenal kat sini Okey, kita bersama siapa nama ni? Hilmia. Okey, Hilmia. Seorang lagi? Iman Haikal. Okey, sedap nama tu. Okey, kita nak tanya dekat Hilmia lah kan. Okey, hari ni hari yang ketiga kan? Besok hari tahir. Jadi dah datang hari ni hari pertama ke ataupun sebelum ni dah datang ke? Dan bagaimana tahu tentang program ni? Oh, ini dah masuk hari kedua saya datang. Oh, ya ke? Okey. So, sebab dekat sini kita tahu daripada TV, Facebook dengan kawan-kawan lah. Yelah, sebab maklumat-maklumat dia menyeluruh kan. Dekat Facebook, Instagram semuanya kan. Ada memberikan promosi tentang program ini. Okey,
apa yang Hilmiah nampak yang menariknya sepanjang 4 hari kita berkampung dekat sini? Oh, macam-macam aktiviti yang ada kat sini. Selain daripada cabutan bertuah, kita ada booth kementerian, dan kalau kita berkesempatan kita boleh berjumpa dengan menteri-menteri lah. Itu yang rasa excited sangat nak datang. Tapi saya tahu ramai menteri awak nak jumpa KJ kan? Ya tu. Okey, baik. Okey, terima kasih Hilmiah. Okey, ke sini boleh tak? Kita nak bersama dengan Iman pula. Okey, Iman. Apa tujuan Iman datang ke sini? Sebab kita tahu bahawa Iman ni macam remaja. Remaja ni ada e-sport dan juga remaja ni ada juga program untuk jom masuk IPT. Iman pula datang sini kenapa? Saya datang sini untuk try aktiviti yang diadakan kat sini. Okey. Just Suka Rakyat. Nak try e-sport, ada PS4. Lepas tu saya nak tengok jugalah kereta Tesla. Sebab tak pernah nampak kan. Betul lah, saya pun kejap lagi nak pergi jugalah kan, kereta elektrik tu kan. Okey. Jadi apa harapan Iman berkenaan dengan program ini? Sebab adakah Iman rasa macam 4 hari ni adalah masa yang cukup ataupun perlu ditambah lagi ke, ataupun program ni harus diteruskan ke tempat-tempat lain pula? Saya rasa program ni perlu diteruskan di tempat-tempat lain lah, bukan sahaja dekat KL je. Sebab orang daripada negeri-negeri lain perlulah juga datang event macam ni. Rasa tengok orang Kedah. So nak suruh dia main Kedah nanti lah? Pergi Kedah nanti. Okey, baik. Terima kasih Iman. Bersama. Okay, baik. Terima kasih Iman dan terima kasih Hilmiah. Terima kasih. Bolehlah jalan-jalan. Nanti jumpa kat tempat Tesla. Okey, baik. Itulah dia dua orang pengunjung yang berada dekat sini. Saya rasa ada lebih daripada pagi ni ribuan orang yang dah pun datang dekat sini seawal jam 9 pagi tadi sehingga jam 10 malam. Jadi anda kena ambil kesempatan ini untuk datang ke Pusat Convention Kuala Lumpur ataupun KLCC ini bersempena dengan program aspirasi keluarga Malaysia. Dan sampai di sini saja, kita kembali ke studio bersama dengan Zack dan Fiona. Silakan. Yes, sambut. Terima kasih, Fad. Memang cukup menarik. Dah rasa macam nak pergi dah sekarang kan. Itulah. yang bab bayar saman tu boleh tak sabar. Sabar. Tapi online boleh bayar juga. Alright. Tapi dekat situ ada macam-macam benda. So anda boleh pergi untuk tengok macam nak cari kerjaya ke, nak tengok persembahan artis ke pun boleh juga. Betul. Dan kami yakin dekat Borak Kopitiam ni, anda yang sedang menonton mesti macam, ui, apa yang ada di depan Zack ni? Apa yang ada di depan Fiona ni? Betul. Bukan anda sahaja. Saya dekat sini pun teruja sangat-sangat daripada pagi tadi. Betul. Ni nak penghujung-penghujung ni pun ada mandisan lagi. Hari kita bersama dengan siapa pula, Fiona? Kita bersama dengan Encik Muhammad Suhaib yang merupakan wakil daripada Moktis kita sebut. Ya, betul. Okey, kalau anda lihat ini sudah tidak asing lah. Lagi dengan kita aiskrim gula. Aiskrim. Memang terbaik antara manisan kegemaran rakyat Malaysia. Betul. Malaysia kan panas. Jadi aiskrim is a must. Jadi mungkin sekarang ni kita boleh tanya Encik Suhaib, kongsikan bagaimana macam mana Encik boleh dapat idea untuk buat aiskrim macam ni. Okey, pertama sekali ini adalah idea kita punya founder kita, Puan Siti Fatimah Adnan, dan juga suami dia Pangeran Adil Wang Iskandar, yang kata suami dia berasal daripada Sarawak. Dari Sarawak. So isteri dia balik ke Sarawak bersama suami, and dia merasa manisan gula apung di sana. Balik main Perlis. So teringin. Macam mana nak dapatkan di Semenanjung ni? Susah nak dapat. Ya, takkan nak fly kan? Betul. So daripada situ dia ada satu idea yang kata untuk kita kena buat juga di Semenanjung ni. Dan bermula pada rumah. Alhamdulillah sekarang ni inilah hasil dia. Tapi kan kita macam Fiona sebenarnya tak pernah try lagi. Pernah dengar, tak pernah try kan. Mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya itu aiskrim gula apung ni. Okey, aiskrim gula apung ni adalah daripada pokok nira nipah. Kalau di Sarawak ni kita panggil pokok di Semenanjung nira nipah lah. Kalau di yang ni lah pokoknya. Ya betul yang ni. Kalau di Sarawak dia panggil pokok apung. Pokok apung. Ya. Dan yang ni kita ambil manisan dia, dah dimasak selama paling kurang 8 jam. Masak sehingga menjadi likat daripada putih jernih tu sehinggalah menjadi warna coklat. Lamanya nak masak 8 jam. Ya betul, itu istimewa dia. Itulah dia asal usul dia ya. Saya tergamam ni Fiona. Kenapa? Saya tengok ingat ke bila sebut aiskrim gula apung kan. Kita ingat ke gula apung tu kena punya stage name gula tu lah. Ya, saya pun ingatkan. Macam, dia punya proses nak membuatnya tu pun bukan satu benda yang mudah. Betul. Banyak R&D lah kiranya yang telah dibuat untuk menghasilkan satu hidangan yang
yang mantap macam ni lah. Saya dah puji dia ni, boleh saya dapatkan tak satu? Boleh. Itu dia tak ikhlas ke Pucik? Okey, so kita akan tunjuk satu. Dia drizzle di atas tapi aiskrim dia sendiri pun dah ada. Kita mixkan dengan tunjuk sikit. sini kita boleh tengok. Itu dia. dia. Gula apung di atas aiskrim ini. Aduh. Ini dia pure gula apung Oh. Mesej satu tu Fiona. Okey. Fiona. Okey, ini dia. Nah, Zack, boleh try. Okey, dekat sini, yang ini jenis yang sama ke macam mana? Ini Bahan-bahan apa yang kita letak? Okey, bahan ni memang berbezalah. Yang macam Zack pegang itu adalah apung asli honeycomb. Kita ada honeycomb. Tapi yang untuk yang warna hijau ni adalah pandan. Dan juga yang kata yang putih dengan hijau ni adalah mix apung. Okey. Sebenarnya apa perbezaan aiskrim? Sebab itulah saya bagi Zack makan. Saya nak tahu tentang aiskrim gula apung ni dulu. Apa perbezaan aiskrim gula apung ni berbanding dengan aiskrim-aiskrim biasa yang ada di luar? Okey, pertama sekali aiskrim gula apung ni adalah dia punya segi rasa. Keunikan dia rasa dia. And then bila kita makan ni kita tidak muak. Kita tak muak. Kata memang kata satu tekstur yang sangat-sangat berbeza untuk rakyat di Semenanjung ni. Ya. Lepas tu kan dia bukan sekadar ada gula apung je tau. Ada apa Zack? Yang ni apa benda ya? Yang tu kita letak bubble. Boba. So macam ada macam cornflake ni, betul ada madu. Ya, honeycomb. Yang tu the real honeycomb. Honeycomb yang asli. Ya, betul. Zack, tadi you dah try kan? Rasa apa? Memang sedap apa perbezaan dia punya dengan aiskrim saja dah sedap. Campur dengan gula yang tadi yang gula apung. Itulah gula apungnya. Ya. Oh, itu sebenarnya yang membezakan dia dengan aiskrim-aiskrim yang lain. Betul. So jadi yang ada dekat sini pun kira consider aiskrim gula apung ke ataupun? Ya, kita mostly semua ni kita masukkan gula apung. Kita masukkan dan kita mixkan dengan beberapa flavor lah. Tapi the best ini untuk popsicle ni adalah apung asli lah. Oh, yang ini? Ya, ni pun ada the pure apung asli sini. Ada satu. Oh, okey. Sebenarnya sebelum hari ni Fiona nak ingatkan aiskrim gula apung ni jenis yang macam ni je. Ya. Rupanya ada yang jenis popsicle juga. Bagi penonton-penonton yang ada kat rumah ada pernah try aiskrim gula apung, boleh kongsikan bersama kami apa yang anda rasa tentang aiskrim gula apung ni. Nama dia pun dah sedap lah. Ya. Gula la apung. Yang warna hijau ni dia rasa apa? Ini rasa pandan. Saya nak cakap rasa pandan, tahu kena ejek lah. Dia memang betul rasa pandan lah. Betul. Wah. Makan sedap memang sedap lah kan. Tapi nak buat tu saya rasa memang susah. Macam tadi ada sebut bila kita nak buat nak kacau tu sampai likat tu kena 8 jam. Apa antara cabaran-cabaran lain bila nak buat aiskrim? Pertama sekali untuk peringkat awal ni adalah cabaran dia untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang betul-betul. Tapi bila kita punya founder Puan Siti Fatimah R&D dia hari ke demi hari sehinggalah dia mendapat satu formula rahsia ni. Dia sehingga boleh kita masukkan sekalikan dengan aiskrim. Ya. Zack makan tadi, aiskrim gula apung ni. Siap dengan biji madu, kena dengan boba dia. Laut. Silakanlah Fiona, tamatkan je lah hujung ni. Zack dah rasa macam tak ada cakap ni. Zack rasa nak makan je kan. Jadi macam mana dengan macam sekarang ni Zack dengan Fiona Fiona memang tak rasa lagi. Ya. Tak sabar nak habis show ni nak rasa. Zack dah rasa. Macam mana dengan penerimaan masyarakat kita dengan aiskrim gula apung? Okey, penerimaan masyarakat kita di Semenanjung ni pertama sekali memang sangat-sangat memerasakan lah. Sebab kita di seluruh Semenanjung Malaysia kita ada 59 outlet untuk hari ini. So memang sangat kata setiap hari akan ada orang. Kalau datang ke setiap outlet kita lah. Dan yang paling dekat di sini adalah di outlet Moktis Kampung Baru. Kampung Baru. Ya. Okey. Tempat produser kami lepak selalu tu. Kampung Baru. Dia bongkarkan Kalau kita tengok aiskrim seringkali kita kaitkan dengan dia manis kan. Adakah sebabnya dia pakai gula apung, adakah kemanisan dia sama macam aiskrim biasa ataupun dia kurang sikit manis? Dia tak memang tak sama, totally different. Memang tak kena bagus. Bila kita rasa perbezaan pertama sekali kita kena rasa lah. Fiona kena rasa sendiri sekali lagi. So memang akan rasa kemanisan dan tekstur tu sangat berbeza.
Dia bukan manis gula biasa. Cakap sampai macam tu. Okeylah. Nanti saya rasa tak sampai. Biar Zack explain kepada Fiona. Untuk Zack yang sudah merasai aiskrim gula apung ni, dia gula dia bukan macam gula merah tau. Betul tak? Lain kan? Betul, memang gula beza. Merah dia ada manis lain. Ini dia macam gula apung. Mana tu dia kena experience sendirilah benda tu. Betul. Sebab itulah bila kita makan aiskrim gula apung ni, kita bukan bayar aiskrim dia saja, tapi kita bayar experience dia sekali. Gula apung. Lain kan? Oh, tiba-tiba boleh join tak geng-geng gula apung? Boleh. Alright, itu bila kita cakap pasal apa tu penerimaan masyarakat dan sebagainya lah. Ya. Kalau macam Cik Suhaib sendiri kan, Cik Suhaib ada dengan tim aiskrim Mokti ni kan. Apakah benda yang paling sukar dalam pembikinan aiskrim gula apung ni? Yang paling sukar pembikinan aiskrim gula apung ni adalah nak mendapatkan rasa yang tekstur yang konsisten. Dan paling apung sekali lah. Ya, so kita nak bila sekali makan tu dia akan repeat. Selalunya macam tu kita akan ada repeat tu. Okey, mari kita kongsikan Instagram sebab saya pasti ramai yang rasa nak try ni. Ini dia Moktis HQ Malaysia. Betul lah Cik Suhaib kan? Ya, betul. Terkejut saya takut salah Cik Suhaib. Yang gambar apa tu kita gambar founder kita sekarang ni berada di Mekah. Okey. Dan insya-Allah doakan kita akan muka di sana jugalah. Baiklah, terima kasih Encik Suhaib dan juga asistennya yang datang ke sini tolong sajikan gula apung kepada nama apa nama? Salsabila. Salsabila. Terus nak nyanyi nama dia. Alright, terima kasih banyak. Jadi kepada anda semua jangan lupa bukan saja hari ini Zack dengan Fiona, esok pun Zack akan bersama dengan Fiona. Topik yang kita akan bersama bersama anda adalah lokasi viral. Jadi make sure jangan lupa waktu yang sama 8 pagi hingga 9.30 pagi Fiona. Jumpa esok. Sekarang ni saya nak makan manisan dulu, makan aiskrim. Ya betul. Kami tinggalkan anda dengan muzik video amalan daripada siapa? Daripada Siti Nurdiana dan juga Bunga. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Zack. Kau sakitkan aku. Amaran untuk aku jika jatuh. Waspadaku. Shalalala. Yang ini tak suka boleh belah. I don't cry, I don't waste my time. Kalau tak serasi-asa nak cakap banyak. Cause kisah cerita dan kau masih yang sama. Banyak sangat wayang penuh dengan drama. Drama. Kepala semak nak berapa banyak sedik dah ku tak nak.